kita nak hujahkan lagi. Ya? Maksudnya tak ada. Kalau saya pun kata boleh pembicaraan Muslim, sudah. Jadi kita teruskan kepada, sebab benda itu akan bawa kepada perbalahan. Jadi kita tak ada masalah khilaf, tetapi khilaf yang terlalu bermasalah ini akan bawa pada permasalahan ataupun pergaduhan. Jadi cukup dengan itu. Jadi saya rasa Mat pun dah ada masalah dengan saya. Jadi saya rasa nak teruskanlah kepada moderator. Allah Taala. Terima kasih kepada panelis kita yang pertama. Mungkin yang tahu pasal speaker dan sebagainya ni boleh tolong adjust dulu. Kita pun hairan. Baik, okey. Baik. Sebenarnya saya terlupa untuk menjelaskan berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Tadi ada sahabat kita tanya, dalam grup pun ada yang dah tanya, tapi ada sahabat kita tanya tadi, apa maksud perspektif dari ahli agama dan ahli akademik? Sebenarnya kita nak membahaskan dari sudut perspektif mahasiswa yang berlainan bidang. Satunya bidang perubatan dan satunya lagi bidang pengajian Islam. Itu sahaja sebenarnya. Dan tajuk ini kita muatkan secara langsung. Dia tidak ada tak ada apa-apa konotasi dan sebagainya. Baik, kalau menyebut tentang politik ucap sebentar tadi, hari ini bukan satu, bukan dua, bahkan di mana-mana tempat kita akan dengar persoalan politik ucap. Sama ada sembang rakyat, bangkang dari longkang, kan? Dan juga tak pun melalui hiburan ataupun cerita-cerita yang diwujudkan. Nilai ketimuran kita itu dah semakin terhakis. Dan ini pula dimuatkan dalam YouTube berkaitan dengan politik ucap Cikgu Pa. Sebenarnya saya tidak faham apa yang baik sangat dengan politik ucap kan? Memang agak memualkan. Dan sebenarnya kalau kita nak melihat Perdana Menteri tadi juga dijatuhkan dengan skandal politik ucap. Baik, apa yang boleh saya simpulkan? Politik ucap ni sebenarnya adalah salah satu jalan agenda, bukan agenda Freemason. Saya bukan penganut konspirasi. Ini adalah salah satu agenda untuk mencemarkan imej ahli-ahli politik kita yang ada pada hari ini, dan tidak boleh bersaing dengan secara yang sihat. Dan kalau kita melihat hari ini ahli politik kita ramai yang diangkat bukan disebabkan dia itu mempunyai satu wawasan ataupun view yang jelas. Dia bukan seorang yang mempunyai idea yang mantap, bukan pemimpin yang ideolog, tetapi hanya sekadar mempunyai wang yang banyak dan ditaburkan kepada rakyat. Kain plekat, kain batik RM50, selesai masalah. Baik, itu yang diamalkan politik wang. Sama ada politik wang itu diamalkan dalam parti ataupun politik wang yang diamalkan dalam pemilihan kerajaan. Sebab itu caretakers, kerajaan sementara, dilarang untuk lancarkan projek itu dan projek ini. Dan kalau kita tengok apa yang menarik, Bersih, gabungan yang menuntut hari bersih, NGO Bersih juga menyenaraikan kesalahan caretakers Pakatan Rakyat di Selangor. Ini membuktikan bahawa Pakatan Rakyat juga bukan maksum. Dan kita kena jelas, yang mana yang menyokong Pakatan Rakyat silakan, yang mana menyokong BN pun silakan, tak ada masalah. Yang masalahnya kalau kita cenderung pada kezaliman. Baik, satu lagi berkenaan dengan tahluf siasi. Ada panel kita sebut tentang tahluf siasi tadi. Sejauh mana sama ada orang yang berfahaman ataupun yang menjadi ahli PAS ataupun yang menjadi ahli mana-mana parti ataupun mana-mana grup jemaah dan sebagainya memahami persoalan tahluf siasi, ataupun sekadar cukup dengan sekadar Ustaz kami kata macam ni, ataupun majlis syura kita dah kata macam ni, jadi kita kena terima. Baik, sebenarnya kalau kita sebagai seorang yang waras pun
kita tak boleh menafikan persoalan tak ada wala itu cerita lain. Tapi persoalan ilmu itu cerita lain. Jadi saya menawarkan, dekat saya ada satu file berkenaan dengan tahluf siasi yang file PDF yang dikang oleh Dr. Munir Rotban, membincangkan tentang tahluf siasi. Siapa yang nak boleh PM dekat Facebook saya lah. Saya akan emailkan, insyaAllah. Baik, ini untuk kita mengikis fenomena ustaz kamian. Okey, untuk persoalan yang seterusnya kepada Dr. Faiz. Kita sering kali diwar-warkan tentang persoalan kebebasan media, sehingga kan kebebasan media yang kita maksudkan itu telah disalahertikan oleh segelintir pihak dengan memuat naik agenda lucah oleh ahli-ahli politik. Apa yang dimaksudkan dengan kebebasan media sebenarnya? Dan apakah perubahan landscape politik yang mungkin bakal berlaku selepas PRU13 ini akan menjamin perubahan dalam arus masyarakat? Difahami? Okey, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab soalan yang dikemukakan oleh moderator, saya teringin je lah nak komen sikit mengenai apa yang disebut oleh ahli panel yang pertama mengenai fenomena ustaz. Saya nak tinggalkan satu persoalan kepada kita semua. Jawab sendirilah kan. Kita sekarang ni terdedah dengan fenomena ustaz masuk UMNO, ustaz ataupun selebriti masuk sekian kan. Jadi soalan je. Kita pula bagi soalan. Adakah ustaz dalam parti politik ini adalah satu watak sampingan ataupun betul-betul watak yang memberi kemajuan dalam parti itu sendiri? Sebab apa? Sebab pengalaman kita, ustaz-ustaz yang masuk dalam, tadi saya tak nak terus terang, tapi dia dah terus terang dulu. Jadi kita pun terus terang, yang masuk dalam UMNO betul-betul merubah UMNO itu. Sebab saya ada banyak pengalaman dengan ustaz-ustaz yang masuk dalam UMNO ni. Saya sembang belakang, jumpa. Tak banyak yang dia boleh, orang cakap mileage tak pergi jauh lah. Dia punya tak pergi mana sangat lah. Boleh sikit-sikit je, boleh tegur sikit, agak-agak macam nampak mileage politik tu dah tak ke mana, kita bawakan isu Islam, maka hadirlah wasatiyah. Bila agak-agak dah nampak lesu sikit, tahun 1970-an datang dasar nilai-nilai Islam kalau tak silap saya. Waktu tu zaman 1970-an. Jadi itu soalan saya kepada tuan-tuan, balik cari apakah peranan ulama' ini dalam parti. Adakah ia sebagai watak sampingan yang digula-gulakan, yang dipergunakan, atau betul-betul digunakan ustaz ni dalam pengurusan? Dan saya masuk kepada poin saya terus. Pilihan raya ni, kita sepatutnya memberi satu maksud kepada pilihan raya sebagai satu hari kebesaran rakyat, di mana rakyat ni diberikan pilihan sebebas-bebasnya. Pilihlah siapa yang nak pilih. Itu yang sepatutnya berlaku kan? Pilihlah siapa yang nak pilih atas satu kata, iaitu atas satu prinsip sya'ul masdar al-sultan, ataupun rakyat adalah sumber kekuasaan. Itu yang sepatutnya berlaku. Jadi bagaimana keadaan ini boleh tidak berlaku? Melalui media massa ataupun demokrasi yang tidak seimbang. Dalam kekuasaan media sekarang ni, apa yang berlaku ialah yang diamalkan ialah kebebasan daripada media, bukan kebebasan media. Maksudnya ataupun freedom from press. Yang satu lagi freedom from the press. Maksudnya tidak mengamalkan kebebasan media, yang diamalkan ialah kebebasan daripada media. Faham tak? Tadi baru khusus kan? Okey. Dalam pengertian pemerintah yang bebas daripada kritik dan sorotan media. Maksudnya kalaulah betul media itu bebas,
dia akan menghadirkan, dia akan sebagaimana yang berlaku di Mesir sewaktu pilihan raya presiden. Semua calon presiden diberikan masa 5 minit kalau tak silap untuk membicarakan semua dalam satu program. Jadi ini telah menunjukkan media yang telah kehilangan kebebasan dan diperburukkan lagi kehilangan etika yang tak mampu mempamerkan kebenaran kepada rakyat. Atas sebab inilah rakyat hilang hak demokratik untuk mengundi. Last kita terpaksa pilih UMNO juga. Sebab yang diceritakan kepada kita UMNO saja. Kita tak tahu pun apa cerita Pakatan Rakyat kan. Jadi ini yang berlaku kalau masuk di rural area kan, kawasan kampung-kampung yang pakcik-pakcik tak pakai tag ni kan. Ada pakcik semua pakai tag kan. Jadi kita minta jauhkan daripada perkara ni. Kita minta doa, Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kita minta jauh daripada perkara ni. Dan media ni sebagai satu image maker. Kalau media ni cerita penceritaan ataupun yang palsu mengenai pihak lawan, jadi ini merupakan satu gelanggang yang tak seimbang. Bertandinglah, siapa pun pasti kalah. Betul tak? Siapa pun bertanding pasti kalah dengan UMNO. UMNO lagi pasti kalah dengan UMNO. Isu apa pun, isu perundangan, isu pilihan raya, isu dan sebagainya. Dalam suatu pilihan raya 2008 kalau tak silap di Rembau, KJ kan, lawan Cikgu Bat. Kiraan pertama Cikgu Bat menang, kiraan kedua Cikgu Bat menang. KJ tak puas hati, buat kiraan ketiga. Nak kiraan ketiga, datang satu undi pos, menang terus. Jadi ini satu gelanggang yang tak sama rata lah. Ia menunjukkan satu bertanding apa pun confirm kalah. Satu lagi dalam hal perundangan, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan selama 6 tahun. Jadi isu yang kedua mengulas mengenai pengundian sebagai satu kesaksian. Kalau sahabat kita, ni kawan saya nak menyebut. Saya selalu, kalau dia ada depan saya sebut dia. Ustaz Ridwan daripada ISMA. Apabila ISMA membawakan, terkejut di ISMA. Okay. Apabila ISMA membawakan slogan ataupun dasar undi calon Muslim berwibawa. Di sini saya nak tambah sikit lagi. Benda yang dibawa ni betul lah kan? Yang bab non-Muslim tu saya pun tak setuju, tapi tak apa, disyarahkan dah tadi. Saya nak tambah satu lagi. Pengundi juga perlu berwibawa. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Maksudnya orang yang nak mengundi ni patutnya orang yang berwibawa juga. Kalau kita suruh orang yang mengundi ni orang buta, dia tak nampak pun. Kita suruh dia mengundi, tapi dalam pada masa yang sama kita tak bagi satu pencerahan kepada dia mengenai dua calon yang bertanding. Jadi dia atas jatuh kelayakan dan sebagai pengundi yang berwibawa. Tanya sebagai slogan yang berwibawa. Jadi apabila kita tidak keluar mengundi, berarti kita menyembunyikan kesaksian kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, kerana barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor ataupun berdosa. Jadi kesaksian dalam konsep pilihan raya bererti pernyataan sikap ataupun penilaian yang jujur terhadap kelayakan seorang calon dan partinya, berasaskan kriteria yang disebutkan oleh ISMA. Betul? Ada sebutkan? Sekian yang diberitahu. Okey, jadi kesaksian itu kita anggap sebagai satu amanah. Jadi isu yang seterusnya, apa yang kita mahu lihat dalam pilihan raya kali ini? Rakyat mahu lihat satu manifesto ataupun satu pembawakan yang lebih baik kepada rakyat lah, daripada kerajaan. Tapi sebagai saya faham ramai yang daripada Jemaah ataupun gerakan Islam, ada sahabat daripada Iqra, Bisma, Halwan, Pemerang dan bebas.
Jadi sebagai ahli gerakan Islam, apa yang kita nak daripada pilihan raya bukan satu perubahan politik. Perubahan politik maksudnya pertukaran kuasa kan, pertukaran pemerintah, tapi kita mahu bukan politik perubahan yang mana menepati cita-cita maqasid syariah itu, nilai kebebasan dan keadilan, nilai-nilai moral, amanah, ketulusan dan kesederhanaan dan sebagainya. Sebagaimana yang disebut dalam maqasid syariah, menjaga jiwa. Kita bukan setakat nak melindungi jiwa, kita nak bagi jaminan kualiti hidup kepada rakyat, kebajikan. Itu maqasid syariah. Kita perlu lihat dalam sudut maqasid syariah. Menjaga agama bukan saja kaya idea wasatiyah hanya Islam hadir, tapi pelaksanaan itu betul-betul menjaga agama. Yang seterusnya menjaga akal. Wacana-wacana keilmuan, dana-dana ataupun bajet-bajet perbelanjaan negara itu banyak disalurkan dalam bidang pendidikan. Betul-betul menjaga akal, pembangunan akal itu. Kalaulah rakyat itu tidak matang, tidak pandai memilih, bagaimana dia boleh menggunakan hak demokratiknya untuk mengundi? Last sekali terpaksa juga undi UMNO. Sebab UMNO bagi duit, sebab UMNO bagi prem. Jadi akalnya tidak cerdas, tidak wibawa. Sekali lagi. Jadi yang seterusnya, bagaimana menjaga harta dalam prinsip maqasid syariah. Pembangunan ekonomi, dana rakyat yang diurus dengan lebih bagus, dan juga menjaga keturunan, melahirkan keturunan yang bersih, yang mampu sebagai pelapis. 3 minit lagi, tak habis. Okey. Yang seterusnya, sistem dua parti. Ini yang saya nak berbeza dengan sahabat daripada ISMA. Apabila ISMA masuk ke dalam politik, saya tak setuju, kerana ISMA ini dia tidak berpakat. Sama ada dia tidak memilih side lah. Maksudnya dia tidak pilih UMNO ataupun tidak pilih pakatan. Dia duduk di satu side yang lagi satu, iaitu third force. Bagi saya, kita kena kukuhkan dulu sistem dua parti, iaitu kerajaan dan juga pembangkang. Apabila dua sistem ini kuat, apabila dua sistem ini kuat, kerajaan kuat, pembangkang kuat, ini akan mewujudkan satu persaingan. Masing-masing nak bagi yang terbaik untuk rakyat. Tapi kalau kerajaan saja kuat, pembangkang tak kuat, segalanya disekat, bagaimana kita nak mewujudkan satu medium ataupun satu balasan kepada rakyat yang bagus? Kalaulah kerajaan itu terlalu kuat, pembangkang itu terlalu lemah, ini akan mewujudkan satu kekurangan komitmen. Bila kita dah selesa sangat, rakyat ni tak ada apa lah, macam orang kerja lah kan, dah gaji dah 5,000, dah sedap, tapi klien dia tak berpuas hati dengan khidmat yang diberikan. Dia pun sedap, dia 5,000, dah rasa kuat sangat lah. Jadi berlaku kekurangan komitmen daripada kerajaan apabila kerajaan terlalu kuat dan pembangkang terlalu lemah. 3 minit. Dan seterusnya, apa yang kita harapkan daripada pilihan raya kali ini adalah satu politik baru, yang mana rakyat sudah bosan dengan pembawakan politik perkauman ataupun politik perkauman sempit, sebagaimana yang dibawa oleh MCA, MIC, bagi UMNO. Masing-masing jelas kan, India nya, China nya, pantai habis. Okey, kita tak nak lagi politik kapitalisme kroni. Kita mahu satu politik idealisme rakyat, yang mana membebaskan daripada kelompok politik perkauman. Kita mahu idealisme, kita mahukan keadilan, kita mahukan kebebasan. Sebagaimana yang saya sebut dalam pusingan pertama tadi, bagaimana kita nak mengangkat balik karamah insaniah sebagai menjawab isu politik macam. Tak apa, stop dulu lah. Kesian kat moderator. Jadi insyaAllah saya akan tambah lagi lepas ni dengan soalan ni apa. Terima kasih kepada panelis kita yang kedua. Satu penjelasan, saya kira kalau kita nak kupas ke semua persoalan, kalau kita nak dengar ke semua jawapan dari persoalan-persoalan yang saya lontarkan tu secara lebih terperinci, saya kira waktu yang singkat ini bukan sesuai. Saya kira panelis kita telah
memberikan kunci untuk kita mencari. Baik, apa yang saya suka sebutkan, apabila berlakunya perubahan dan skep politik, ia tidak menjamin berlakunya perubahan dalam sistem masyarakat kita.